Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan sedikit, mentadabbur sedikit berkenaan dengan peristiwa Uhud, di mana kita akan cuba mengambil pengajaran yang kita boleh ambil dari apa yang berlaku dalam peristiwa Uhud. Firstly, mungkin satu soalan yang saya ingin lontarkan. Siapakah yang memenangi peperangan Uhud di antara tentera Muslim dan tentera musyrik? Peperangan Uhud, apa result dia? Apa keputusannya? Siapa yang menang? Sekiranya ada adik kita contohnya yang bertanya kepada kita, perang Uhud ni siapa yang menang? Saya rasa akan ada beberapa variasi jawapan yang kita boleh dengar, kan? Sebab kalau perang Badar tu kita boleh jawab normally akan tak ada variasi lah. Biasa orang akan jawab tentera Islam menang, habis cerita, kan? Tetapi untuk perang Uhud, kita akan dengar beberapa jenis jawapan yang mungkin dilontarkan di luar sana. Satu jawapan yang paling mudah ialah tentera Islam kalah. Walaupun jawapan tu, bagi kita yang tahu apa yang berlaku, jawapan tu kita boleh kata okey, betul. Tetapi mungkin pada adik kita, bila dia mendengar jawapan tu, dia mungkin akan ada jawapan yang mungkin ada gambaran simplistik lah, kan. Peperangan tu berlaku, tentera musyrik menang, tentera Islam kalah, kan. Sedangkan itu tidak menggambarkan keseluruhan apa yang berlaku dalam perang Uhud, kan. Mungkin ada variasi jawapan yang lain yang mengatakan, mula-mula tentera Islam menang, tapi lepas tu tentera musyrik menang dan tentera Islam kalah, kan. Jawapan itu pun bagi kita yang tahu apa yang berlaku, kita boleh faham apa yang nak dimaksudkan. Cumanya adik kita tadi tu mungkin juga dia akan mungkin tak dapat bayangkan apa actually yang berlaku, kan. Apa yang dia maksudkan dengan mula-mula kita menang, kemudian kita kalah, kan. Adakah seperti mana kalau contohnya perlawanan bola sepak tu, mula-mula kita leading 1-0, tiba-tiba pasukan lawan tu skor 2 gol dan akhirnya dia menang 2-0. Adakah begitu? Adakah yang dimaksudkan dengan mula-mula kita menang, tentera Islam menang itu seumpama macam leading dalam perlawanan bola sepak contohnya, kan? Adakah itu, kan? Dan kita tahu based on apa yang berlaku, mungkin tidaklah tepat sangat gambaran yang adik tu dapat dari jawapan tu, kan. Ada juga yang menjawab pusingan pertama tentera Islam menang, tapi pusingan kedua tentera Islam kalah. Kita yang tahu apa yang dimaksudkan tu pun boleh terima jawapan tu. Tetapi adik kita tu mungkin dia terbayang benda lain, kan. Mungkin apa yang dimaksudkan pusingan pertama kita menang, pusingan kedua kita kalah. Adakah yang dimaksudkan peperangan pusingan pertama mula, pusingan pertama habis, tentera Islam menang, kan. Rehat sekejap, pusingan kedua akan bermula, dan pusingan kedua pula tentera musyrik menang, tentera Islam kalah. Adakah itu gambarannya, kan? Pusingan itu, kan. Jadi mungkin untuk memberi jawapan yang simplistik kepada apa yang berlaku dalam perang Uhud ni mungkin agak mencabarlah, kan. Dan saya bukanlah nak membincangkan apa jawapan kepada soalan itu, lebih kepada melontarkan soalan itu untuk trigger kita berfikir sejauh mana kita tahu apa yang berlaku secara detail dalam perang Uhud. Kerana untuk kita mengambil iktibar, especially dalam aplikasi diri kita sendiri, saya rasa pengetahuan secara agak detail apa yang berlaku itu agak crucial, especially bila kita melihat ayat-ayat Allah yang diturunkan dalam surah Ali Imran. Contohnya ada rentetan ayat berkenaan pengajaran-pengajaran daripada perang Uhud, dan sekiranya kita tahu detail apa yang berlaku, kita boleh relate ayat dengan ayat itu dan bagaimana applicationnya kepada kita, kan. Tetapi kalau kita tak tahu secara detail, kita hanya tahu mula-mula menang, lepas tu kalah dan sebagainya, dan mungkin pengajaran-pengajaran daripada setiap ayat tu kita tak dapat nak ambil secara total, secara sepenuhnya. So soalan tadi tu lebih kepada untuk trigger kita sejauh mana kita tahu apa yang berlaku, dan bila orang tanya kita boleh explain, kan.
Of course kalau adik kita yang bertanya tu kecil, mungkin keperluannya taklah sepenuhnya kita untuk kita sendiri tahu kan. Okey. Dan untuk mengambil pengajaran juga, kalau kita kata apa turning point dalam peperangan Uhud itu yang menyebabkan tentera Muslim kalah, insya-Allah kita semua tahu berkenaan dengan turunnya 40 orang daripada 50 yang ditugaskan sebagai pemanah di atas bukit tu turun ke bawah kan, yang menjadi turning event lah dalam perang Uhud itu. Cumanya sejauh mana kita boleh relate dengan apa yang dilakukan oleh pemanah yang turun tu, dia agak bergantung kepada sejauh mana kita boleh memahami realiti ketika itu kan. Tanpa kita mengetahui apa yang berlaku secara agak detail, taklah detail sangat dalam secara agak detail lah event-event tu, bagaimana dia unfold, kita mungkin susah nak relate dan kita akan rasa macam kita takkan kot buat kesalahan yang serupa kan. Maka kita tak dapatlah mengambil iktibar dan ibrah dan pengajaran yang related sebenarnya dengan kita, terutama daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah beri taujih, Allah beri peringatan, Allah beri tarbiyah kan, ayat-ayat pengajaran untuk kita ambil kan, bukan hanya untuk para sahabat ketika itu tetapi untuk kita sampai hari ini juga kan. So tanpa kita boleh relate diri kita dengan mereka ketika itu, susahlah kita nak ambil pengajaran tu kan. Okey, dan dengan sebab itu mungkin elok kita refresh balik event-event yang berlaku kan sepanjang secara sekali lalu until that point, supaya kita boleh absorb apa sebenarnya yang bermain di fikiran mereka sehingga mereka bertindak sedemikian rupa kan. Okey. Kita tahu tahun kedua Hijrah Badar berlaku. Awalnya mereka keluar bukan ekspedisi perang kan, tetapi dengan kehendak Allah pertemuan Badar itu berlaku dan Allah menggunakan bantuannya, umat Islam menang. Okay, so itu pengalaman pertama peperangan umat Islam dan mereka melihat sendiri, merasai sendiri pertolongan Allah dan kemenangan yang Allah berikan itu kan. Kemudian normally bagi rata-rata, kalau kita ingat di sekolah rendah, kita mungkin belajar secara kasar sahaja sirah. So lepas Badar terus Uhud kan. So sebenarnya ada benda-benda yang berlaku between antara Badar dan Uhud tu kan. Contohnya kita ada pertembungan dengan Bani Qainuqa, yang mana mereka ini adalah kaum Yahudi pertama yang memutuskan perjanjian di Madinah tu. Dan mereka banyak melakukan mengusahakan kekacauan dalam masyarakat dan point yang mencetuskan event yang seterusnya mencetuskan pertemuan direct antara Rasulullah dan umat Islam dengan Bani Qainuqa ni ialah ketika event yang kita tahu di pasar tu, di mana ada seorang Yahudi yang mengakibatkan terdedahnya aurat seorang muslimah sehingga berlakunya seorang Muslim yang nak defend dan berlakunya pembunuhan, sehingga tercetusnya pertemuan direct antara umat Islam dengan Bani Qainuqa kan. Dan dipendekkan cerita, pengumpulan berlaku dan akhirnya dengan ketentuan Allah mereka telah diusir. Okay. Itu salah satu event yang bagi from the point of view of para sahabat, kita nampak sekali lagi Allah menggunakan pertolongan dalam event itu. Seterusnya ada contohnya dalam tahun ketiga Hijrah, ada juga peristiwa Sariyah Zaid ibn Harithah contohnya kan, di mana sekali lagi umat Islam menang dalam ekspedisi mereka. So kalau kita tengok event-event yang berlaku dari perang Badar, seterusnya umat Islam dalam satu suasana yang sentiasa merasai pertolongan Allah dan juga kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Dan kalau kita pergi fast forward kepada perang Uhud pula, dan kalau kita tengok from the beginning, setelah dendam dari perang Badar itu tersimpan di puak Quraisy di Mekah, dan mereka mengumpul bala tentara dan ingin pergi ke Madinah. Dan perisikan Madinah mendapat tahu mereka telah menyiapkan tentera, dan maka syura di Madinah pun berlaku
bagaimana kita nak menghadapi tentera yang sedang datang ni kan. Dan dipendekkan cerita, berlakulah syura yang kita tahu apa yang berlaku. Rasulullah pada awalnya merasakan better kita bertahan di Madinah, dan ada para sahabat yang besar-besar juga yang merasakan better kita keluar. Dan dipendekkan cerita, syura bertuju untuk keluar, dan berlakunya pertembungan di Uhud, di lembah Uhud kan. Dan di situ juga kalau kita melihat secara detail apa yang berlaku, para sahabat sebenarnya merasai, sebab dia macam satu refresh perang Badar tentera, of course strategi umat Islam berjaya, of course dengan bantuan Allah juga. Tentera musyrik kucak-kacir kan, seorang demi seorang pemegang panji ataupun bendera tentera musyrik terkorban, seorang demi seorang, sehingga keadaan memang secara zahirnya totally mereka kalah kan. Dah tak ada orang lagi nak mengambil panji itu untuk memegang. Mereka telah give up, mereka telah cabut patah balik. Tentera rampasan, basically rampasan, isu rampasan pun comes up bila tentera dah cabut kan, semua barang ditinggalkan, dah tak kisah dah, semua cabut menyelamatkan nyawa. Jadi dan kalau kita tengok secara detail pun, para sahabat actually menceritakan apa yang berlaku ketika tu. Barisan hadapan tentera Islam sedang mengusir kan? Mereka tengah cabut lari lintang pukang kan? Bila disebut lintang pukang, sebab dalam sirah bila kita baca, itulah gambarannya. Mereka menceritakan tentera musyrik tu lari lintang pukang lah kan, dan barisan hadapan sedang mengejar kan. Dan itu adalah gambaran kemenangan total kemenangan total. Dan itulah yang kita, kalau kita dapat gambaran itu, mungkin kita boleh lebih relate sedikit dengan apa yang diobserve oleh pasukan pemanah di belakang. Kerana pada mentaliti mereka, berdasarkan observasi di bawah itu, perang dah tamat, it's over, musyrik dah no hope, kalah kan, totally kalah kan. Tentera dah terbiar, harta rampasan telah terbiar kan. Tanda maksudnya dah tak ada pertembungan dah tak ada pertempuran, musuh dah cabut. So ketika itulah kan, ada pendapat yang kata perang dah tamat, arahan untuk kita berada di sini boleh kita rasionalkan sebagai dah tak valid kan. Dan berlakulah, walaupun ada yang mengatakan, especially ketua yang pasukan pemanah kata no, kita akan bertahan, tetapi in the end 40 daripada 50 orang yang ditugaskan sebagai pemanah di belakang tu turun. Dan that event menjadi switch daripada total kemenangan, musyrik totally kalah kan, total KO. Bagi umat Islam memang kemenangan total lah, there's no hope yang tinggal untuk tentera musyrik. Tapi dengan kesilapan itu, Allah mentakdirkan Khalid Al-Walid pusing ke belakang, ambil peluang yang terbuka, dan from a total menang, within seconds tukar menjadi total chaos, total, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri cedera. Ramai yang syahid mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ramai sahabat besar juga syahid kan, Mus'ab bin Umair, Hamzah dan sebagainya. Jadi dekat sini ada beberapa perbincangan yang untuk kita lihat, untuk kita ambil pengajaran pertamanya mungkin berkenaan dengan apa kesilapan itu dan bagaimana kita relate dengan dia. InsyaAllah saya akan simpan tu untuk video seterusnya. Sebab sebelum itu, kita nak fokus dulu tentang bentuk ujian yang Allah berikan kepada mereka ketika itu, untuk kita appreciate bagaimana bentuk ujian yang sama mungkin kita sedang hadapi. Okay. Ujian ketika itu ialah sama ada mereka ingin tetap berada di situ kerana itu adalah arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually kalau kita baca sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam specifically arahkan mereka bertahan di situ, whatever the case, whatever it is. Kalau nampak kami terbunuh kat bawah, no, bertahan juga, jangan tolong ke bawah kan. Kalau nampak kami menang, bertahan juga kan.
tak payah turun kan. That is specifically arahan Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan kalau kita faham arahan itu, kita akan nampaklah apa kesilapan mereka. Tetapi kalau kita berada di pasukan pemanah, sebab sekarang kita dah tahu apa yang mereka melakukan itu mengakibatkan yang seterusnya. So kita mungkin secara mudah kita akan kata kita tak akan buat kesalahan macam tu. Tetapi kalau kita berada di ketika itu, kita tak tahu apa yang berlaku kemudian. Kita berada di ketika itu, kita ada pengalaman menang demi menang sebelum ni, Badar, Sariyah, Zaid dan sebagainya. Dan sekarang pun totally menang. Musyrik dah cabut, tentera dah tertinggal. So perang dah habis. Kita boleh rasionalkan, kalau kita turun pun, walaupun macam Nabi kata duduk sini kan, tapi kalau kita turun pun no harm will be done kan. Tak, InsyaAllah tak ada masalah kot. Secara rasionalnya kita boleh logically kata tak ada masalah kot kita turun ni kan. Tetapi itu adalah satu tarbiyah yang besar yang mereka dapat ketika itulah kan, di mana melanggar arahan spesifik Nabi Muhammad SAW tu boleh mengakibatkan pertolongan yang Allah bagi, Allah totally switch bila kita decide untuk sebaliknya kan. Dan membayangkan peristiwa itu, kita boleh relate dengan banyak benda dalam di reality kita sekarang lah kot. Dalam reality kita ada arahan Nabi Muhammad SAW, dan apatah lagi arahan Allah SWT yang direct dalam Al-Quran. Contohnya, kalau kita nak kata yang secara umum yang kita hadapi, jangan interaksi dengan riba. Contoh, kita boleh kata tak apa kot, kita berinteraksi ni tak ada harm done to anyone. Okay, tak menzalimi siapa pun kan. Aku ambil loan ni untuk beli kereta apa kan, bukannya menindas sesiapa pun kan, riba ni. Ataupun apa-apalah kan, sesiapa saja kita boleh rasionalkan, tak ada musibah kot, tak ada apa-apalah kan. Tetapi para sahabat ketika itu telah ditarbiyah dengan begitu dahsyat lah, kita boleh katakan satu tarbiyah yang besar daripada Allah, yang mengajar sekiranya kamu stick dengan apa yang Rasulullah tetapkan, insyaAllah Allah bagi menang kan. Once they switch je kan, melanggar, meninggalkan arahan tu, Allah boleh totally give a disastrous result kan. Dan kita boleh reflect sebenarnya kan, sejauh mana kita sekarang ni mengikuti apa yang Rasulullah SAW telah tetapkan, ataupun sejauh mana kita meninggalkannya kan. Dan kita tengoklah keadaan umat Islam sekarang, sejauh mana kita tinggalkan apa ajaran Rasulullah SAW. Dan kita boleh lihat juga reality sejauh mana Allah tolong umat kita kan. So kita boleh mengambil pengajaran yang besar di situ Now, dalam reality Uhud itu adalah satu jenis ujian dalam Al-Quran sendiri. Allah mention tentang Allah telah beri kemenangan kepada mereka, tetapi pada ketika itu Allah menguji mereka dengan terlihatnya harta rampasan perang tu kan. Of course dalam Al-Quran dia tidak sebut harta rampasan perang, tetapi dia sebut apa yang kamu suka kan, terpampar di situ. Dan mereka tertarik padanya, dan benda itu mengakibatkan mereka bertindak sedemikian rupa kan. So itu juga boleh kita relate dalam reality telah ada reward kan, telah ada dunia terpapar di depan kita kan. Sejauh mana kita still kena stick dengan apa yang Allah dan Rasul nak, ataupun dunia itu yang lebih memikat kita kan. Itu juga salah satu contoh pengajaran yang besar yang patut kita ambil. Keduanya, tak ingat dah keberapanya, tetapi sebelum kita nak bayangkan kita di posisi menang seperti mana para sahabat ketika itu pun, sebelum di switch kepada musibah yang melanda tu, sebenarnya ada satu lagi ujian yang telah mereka lulus sebenarnya sebelum sampai ke ujian menang tadi tu, iaitu ujian untuk actually pergi ke medan Uhud tu sendiri kan. Kerana ketika itu telah pun tertapis sebahagian kan, orang munafik telah pun banyak alasan mereka telah pun keluar dari barisan walaupun keluar daripada Madinah tu
1,000 orang, tetapi 300 yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay telah keluar daripada pasukan tu ni, sehingga tentera yang terus marah ke Uhud tu hanya tinggal 700 orang sahaja kan. So itu pun satu bentuk ujian juga ujian untuk kita, sama ada kita commit ke medan ataupun kita akan banyak alasan dan cabut Malahan antara alasan yang digunakan oleh Abdullah bin Ubay tu, secara zahirnya mungkin orang boleh kata macam logik juga kan, selari dengan agama juga contohnya kan? Kalau orang yang tidak memahami lah kan. Kerana antara reason yang dikatakan kita keluar kan, dan dia juga menghasut para sahabat yang lain untuk balik kan, untuk meninggalkan peperangan ini. Antara reason dia kata, kan masa sebelum syura tu Nabi Muhammad kata kita bertahan ke Madinah, tetapi korang ni lah kan yang sibuk-sibuk sangat nak keluar juga kan. So kita ni buat benda yang tak selari dengan Nabi nak kan. Antara argument dia, so better kita jomlah hentikanlah kan daripada marah dan sebagainya. Itu antara argument yang dia gunakan So di sini juga kita kena berhati-hati. Satu, jangan jadi orang yang banyak beralasan lah daripada nak terus ke medan kerana itu ujian yang para sahabat yang turun dari Bukit Uhud tu, mereka telah lepas ujian ni kan? Mereka telah actually pergi ke medan, merelakan diri mereka untuk berjuang, tetapi dalam keadaan dugaan seterusnya mereka tersilap dan ditarbiyah kan. Kita nak samakan kita dengan mereka pun belum tentu, kerana ujian yang pertama ni, ujian untuk turun ke medan pun masih ada tanda soal untuk diri kita kan. Adakah kita betul-betul turun ke medan, ataupun kita telah banyak alasan, malah kita sama ada kita banyak alasan, na'udzubillah, itu menyerupai orang munafik tadi tu, ataupun kita tergolong orang yang termakan dengan ayat-ayat orang munafik, dan mungkin kerana nafsu ataupun apa sebagainya kita mengambil alasan itu untuk kita kata betul juga kan, aku tak pergi ni sebab logik juga tu kan, sebab alasannya digunakan Nabi Muhammad juga sebagai modal So ada orang yang boleh kerana diri sendiri, kerana kepentingan diri sendiri menggunakan argument-argument yang even menggunakan Nabi sebagai hujah dengan niat yang tak betul ataupun dan sebagainya, dan tertipu dengannya. So itu juga antara cabaran-cabaran awal yang sepatutnya kita reflect sejauh mana kita melepasi cabaran itu, ujian itu untuk, dan insya-Allah lepas tu bila di medan pula ada ujian yang lain yang menanti kan, dan insya-Allah kita kena persiapkan diri kita untuk itu juga insya-Allah. So itu beberapa bentuk ujian yang insya-Allah sama-sama kita reflect lah dalam yang mungkin kita sebut secara ringkas je lah dalam video ni. Dan bagi siapa yang rasa ada serta-serta benda yang dia tak familiar sebelum ni tentang event Uhud ni, insya-Allah hopefully ini juga menjadi trigger untuk kembali membaca sirah dan mengamati balik kan, supaya bila kita baca balik ayat-ayat Al-Quran yang Allah reflect balik setiap event, setiap pengajaran itu, kita boleh reflect, ini sebenarnya relate dengan kisah ini, dan pengajaran dia untuk aku apa kan sebenarnya. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan untuk peristiwa ini secara spesifik sebegitu. Tapi Allah menceritakan, ingatlah ketika satu kaum itu cuba buat ini dan sebagainya. Dan kalau kita tahu kisahnya, kita tahu ni orang munafik tengah buat benda tu dan ada orang yang dan sebagainya. So insya-Allah semoga memberi manfaat dan menjadikan membuahkan natijah amal juga insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk part bentuk kesalahan yang disebutkan awal tadi, dan bagaimana kita reflect dengannya, insya-Allah kita akan sambung di dalam video yang seterusnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi.